Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Dan kita sambung pada bab yang ketiga, muka surat 59. Kitab lama 43. Bab yang ketiga di bawah tajuk 10 kriteria. Apa dia 10 kriteria ini? Kita tengok dia punya mukaddimahnya dulu. Disebutkan di dalam kitab ini, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang paling agung dan paling mulia, beserta keluarga dan para sahabat baginda. Amma ba'd. Baik, mukadimah ini dia sebut
supaya kita dalam apa keadaan sekalipun senantiasa memuji-muji Allah. Apa keadaan, apa situasi yang Allah letakkan dalam kehidupan kita pada hari ini, ceritanya senantiasalah memuji Allah. Baik itu kita bangun saja tidur pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyan, memuji-muji Allah, kerana Allah masih lagi bagi ruang, bagi nyawa untuk kita terus hidup. Di saat ada orang yang meninggal dunia ketika tidur. Dan juga disebut tadi pentingnya selawat dalam kehidupan kita. Dalam apa situasi juga, selawat kepada Nabi yang mulia jangan kita tinggalkan. Walaupun tidak ada ketetapan jumlah yang tepat sehari berapa kita nak selawat, tetapi jangan biarkan hari-hari kita yang berlalu tanpa berselawat. Berselawat maksud saya di luar daripada solat. Yang solat tu sementara lah kena selawat tahiyat awal akhir tu. Ini luar daripada solat kita. Selawat jangan tinggal. Memuji-muji Allah dalam semua keadaan juga jangan kita tinggalkan. Kemudian dia sebut tadi amma ba'du. Amma ba'du kalau terjemahannya ialah adapun selepas daripada itu. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu. Sebab apa dia letak amma ba'du? Itu grammar bahasa Arab, dia punya tata bahasa. Selepas muqaddimah sikit, lepas tu dia nak sambung benda lain yang lebih besar, maka dia letak amma ba'du. Kalau terjemahannya adapun selepas daripada itu. Tapi kalau kita mengaji bahasa Arab, sebenarnya amma ba'du tu tak ada apa pun, cuma dari sudut grammar saja. Dari sudut grammar, bila amma ba'du makna ada benda lain dia nak sebut. Tapi dalam speech bahasa Arab, amma ba'du ni dia sebut sekali aja. Dia tak adalah lepas 5 minit kan amma ba'du. Lepas 5 minit kan jenuh masih amma ba'du ni. Macam khutbah Jumaat lah. Khutbah Jumaat memang ada sebut amma ba'du. Lepas khatib bagi muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin bla 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 bla. Lepas tu amma ba'du, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu. Itu dia punya grammar saja. Tapi terjemahan dia adapun selepas daripada itu. Baik, cuba tengok surah Al-Anbiya. Dia letak mukadimahnya surah Al-Anbiya ayat 101 sehingga 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faraghul akbar. Faza. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu haza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun yawma
yauma natwis samaa katayis sijilil sekejap katayis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Baik, cuba kita tengok satu demi satu ayat yang berkenaan. Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik daripada kami, mereka itu dijauhkan daripada api neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Itu ayat 101, 102. Maknanya, ibu-ibu sekalian, kita berhenti situ. Ada manusia yang Allah pilih selain Allah Ta'ala sendiri yang memberi ruang kepada kita untuk memilih. Dan kita tidak boleh cakap Allah memaksa kita untuk buat baik atau buat jahat. Tetapi Allah yang bagi akal, Allah bagi kita fikiran, dan sebagai fitrah manusia, memang dalam diri kita ada hawa nafsu, ada iman kalau dia Islam, ada akal yang boleh orang kata berfikir secara waras. Jadi banyak kali dah kita sebut, hidup kita adalah terpaksa memilih. Dan Allah sebut dalam Quran, wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Dan inilah sesungguhnya, kata Allah, inilah jalan aku, yakni jalan Islam, jalan yang lurus. Jalan Islam itu sifatnya lurus. Maka Allah kata, ikutlah jalan ini, dan jangan ambil jalan selain daripada Islam. Nanti kamu akan berpecah belah. So sekarang ni guideline dia Allah dah bagi tahu. Allah kata, ini jalan aku, yang ini bukan jalan aku. Yang ini kalau kamu ikut sampai ke syurga, yang ini terhumban ke dalam neraka. So pilihan itu pada kita. Kalau ada orang kata pula, biarlah ustaz, saya memang tak nak semayang, saya tak nak tutup aurat, saya tak nak puasa Ramadan, saya tak mau ikut cakap Allah, padan dengan muka Allah. Padan muka Allah apa? Padan muka engkau lah. Dah, bukan padan muka Allah. Kalau kita tak ikut cakap Allah pun, Allah bukan ada apa-apa pun. Tak ada kesan langsung, walau 0.01%, tak ada. Sebab keyakinan kita dalam ilmu tauhid, setiap perbuatan makhluk tidak menjejaskan Allah. Kalau kita kata saya semayang biar Allah suka, tak juga. Allah suruh saja. Kesan yang kita buat, tak ada kesan pun pada dia. Kalau kita kata saya tak nak semayang Ustaz, padan muka Allah, saya tak ikut cakap dia, dah padan muka kita, besok mati masuk neraka. Kalau ikut elok-elok, kita juga yang untung dapat syurga. Sebab itu ayat tadi Allah kata, ada orang yang aku jauhkan
Maksud dia, aku bagi dia kebaikan, ketetapan dalam hidup ini, dan akhirnya dia jadi orang yang baik, dan besok di akhirat dia dihindar daripada api neraka. Bukan hindar saja, bunyi neraka pun dia tak dengar. Bunyi riuh rendah neraka. Neraka ni api dia berbunyi macam kita buka dapur gas tu. Tapi bukan macam tu lah, mungkin lebih hebat daripada itu. Maknanya nak sebut bunyi, dia ada bunyi. Belum lagi bunyi orang yang meraung, meronta dah, yang kena seksa apa semua. Allah kata dalam ayat tadi, kami hindarkan. Maknanya mereka tenang duduk dalam syurga Allah. Dan mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari mahsyar nanti. Dan mereka disambut oleh para malaikat, sambil para malaikat berkata kepada mereka. Malaikat menyambut orang-orang baik ni sambil memberi ucapan selamat datang. Inilah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi ibu-ibu sekalian, benda ni berlaku besok di padang mahsyar. Ketika berimpun, malaikat kata pada orang beriman, berehatlah kamu di sini, tenang-tenanglah saja kamu di sini. Inilah hari yang dijanjikan Allah ke atas kamu semasa kamu hidup di dunia, yang disebut hari kiamat, hari mahsyar, hari pembalasan. Inilah harinya, dan disebabkan dulu di dunia kamu percaya, kamu beriman, kamu akur segala kehendak Allah dan Rasul, maka hari ini kamu ambillah keuntungan itu. Jadi ibu-ibu sekalian, ini perkara yang kita mesti faham baik-baik, iaitu perjalanan hidup kita yang sebenar-benarnya ialah matlamat kita ialah akhirat. Walaupun buat masa sekarang tak berapa nak nampak. Dan sebenarnya sangat beruntung orang yang ambil akhirat, sebab tak ramai orang yang ambil. Yang nak mari kuliah pagi ni tak ramai berbanding yang tak datang. Yang baca Quran setiap hari tak ramai berbanding yang tak baca Quran, lagi ramai. Jadi cerita akhirat ni orang tak berapa nak ambil, sebab orang tak nampak. Kecuali bila timbul sesuatu kejadian yang menginsafkan dia barangkali lah, menyedarkan dia daripada dunia dia, baru dia nak berubah. Jadi sebab itu bila ibu-ibu sekalian tiap-tiap hari datang kelas, datang kuliah, ini sebenarnya satu usaha kita untuk mengingati akhirat, untuk kita ingat pada Allah dan Rasul, untuk kita fahamkan agama ni baik-baik. Kalau tidak, kita takut kita akan menyesal di kemudian hari. Lalu disebut lagi, iaitu pada hari kami gulungkan langit sebagai menggulung lembaran kertas. Kiamat ni besok, jadi Allah gulung langit ni macam gulung kertas. Macam kita ambil kertas surat khabar, kita gulung. Allah gulung langit macam gulung surat khabar. Senang sangatlah. Walaupun hari ni kita tengok langit ni pun pening tak kita memikir langit ni. Nampak biru saja dah. Tebal dia kita tak tahu. Lapis dia walaupun kita tahu dalam perjalanan Isra, Nabi kata ada 7 lapis. 7 tangga langit, 7 step langit. Langit 1 sampai langit ke-7. Setiap langit tu Allah letak nabi-nabi tertentu menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata satu langit nak melompat ke langit yang kedua, 2 naik 3,
Nabi kata jaraknya 50 tahun perjalanan. Habis yang Nabi satu malam tu macam mana Ustaz? Tak usah fikir hak tu. Itu Allah yang atur, bukan kerja kita nak mikir. Sebab kadang-kadang orang kita dia suka fikir benda-benda pelik macam tu. Nabi terbang tembus langit ke-7 Ustaz. Nabi ada bawa tong gas, oksigen. Ambil tong gas kat dapur tu, empuk atas kepala. Tak usah fikirlah Nabi menyawa macam mana, Nabi bernafas macam mana. Itu Allah yang atur, dia susun, dia buat elok. Yang penting perjalanan tu pergi balik selamat, dan pengajaran yang besar Nabi bawa turun ke bumi. Itu yang paling mustahak. Bukan memikir macam mana Nabi bernafas, muka buruk tu macam mana Ustaz, segak ke tidak. Dan kalau segak apa masalah ni? Dah, tak payahlah fikir buruk punya muka, kaki dia panjang mana, tak payah. Bila Nabi dah kata buruk ni dia sedang-sedang, kaki dia ada 4. Nabi kata lebih besar saiznya daripada keldai, lebih kecil daripada barol. Sudah. Besar daripada keldai. Keldai tahu kan? Donkey, keldai. Barol ni kacukan kuda dan keldai. Apa dia panggil? S. Bahasa Inggeris. Kacukan. Barol ni di Malaysia tak ada. Barol ni kalau tengok muka tak smart lah. Dia tak apa comel, kuda lawa. Dia barol ni kacukan kuda dengan keldai, jadi barol. Kalau di Mesir, barol banyak, kaki dia 4. Di Malaysia tak ada barol kaki 4, dia ada kaki 2 je. Bagus, cepat faham. Kan, jenis tak erti bahasa. Tu barol lah tu. Jadi saiz dia tengah-tengah, besar sikit daripada keldai. Keldai sebab saiz keldai kecil, kuda kan besar. Jadi dia duduk tengah. Itu je Nabi sebut, warna putih. Lepas tu kelajuan sepatah kilat. Itu je lah. Tak payahlah kaji lebih-lebih kan. Jadi sebab itu saya sebut tadi, besok Allah gulungkan langit macam gulung kertas. Macam Allah gulung kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Allah sebut benda ni sebab apa? Sebab ada orang pertikai. Macam mana orang yang dah mati tak jumpa mayat, mayatnya hancur lebur, dia makan binatang buah, mayatnya reput dalam sungai Gombak, mayatnya hilang, MH370 lah, tak tahu ke mana hala mayat, entah hidup entah tidak. Katalah mati, mana mayat tak jumpa, besok macam mana Allah nak impun balik? Itu soalan dia. Jadi Allah jawab dah. Macam mana aku buat kamu mula-mula dulu, setakat aku nak repeat balik, tak ada apa masalah. Nak ulang saja. Mengulang ni bukan susah pun. Yang susah tu kalau adatnya mula-mula nak buat. Mula-mula nak buat kuih donat. Mula-mula macam mana nak buat kuih donat ni? Dah dapat rentak, tahu cara, bancuhan dia banyak mana, suka senang je. Nak repeat buat donat je, itu je. Mula-mula yang agak susah, lama-lama senang. Macam kami lah, mula-mula kuliah 22 tahun dulu susah. Dah hari-hari kuliah, lama-lama senang. Dia macam tu. Jadi Allah kata, apa yang susah sangat? Aku yang buat kamu dulu, lepas tu kamu mati, aku nak hidup balik. Apa yang susah? Kan? Allah Maha Kuasa, dia boleh buat macam-macam. Itulah suatu janji yang pasti kami mengenainya. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi Allah kata, aku yang buat. Yang kamu mikir teruk-teruk pasal apa? Sebab tu saya kata, orang kita ni kadang-kadang dia suka fikir benda-benda yang tak sepatutnya dia memikir.
Lepas tu bila kita belajar kuliah-kuliah macam ni supaya kita reti dan kita tahu apa benda yang nak kena fikir, apa benda yang tak perlu fikir. Sekarang ni apa nak kena fikir? Siapa timbalan Perdana Menteri? Itu tak payah fikir. Itu biar Perdana Menteri yang baru, biar diurus semua itulah. Kita doa yang elok-elok saja. Nah, kita doa yang elok-elok aja. Biar ada kabinet yang cantik, macam kabinet dapur kat rumah tu. Kan? Kabinet ni kita nak elok kan? Jadi kita pula sampai tak datang kuliah memikir siapa TPM. Tak payah. Biar diorang buat kerja. Kita sebagai rakyat, doa yang baik-baik saja. Sebenarnya bila jadi benda macam ni, tak tahulah, saya pun sebenarnya tak menyangka juga benda macam ni boleh jadi. Sebab kita nampak itu hari elok je, tak ada apa pun kan. Tiba-tiba twist begitu dan jadi. Pada saya, ialah kita ambil pengajaran. Yang pertama, apa pun kita kena beriman Allah yang mengatur. Itu satu. Dan yang kedua, kita ambil satu iktibar dalam hidup ini, kita jangan sombong sangat. Jangan menyombong sangat. Sebab Allah ni dia boleh beri, dia boleh cabut dah. Dia boleh angkat, dia boleh jatuh. Ayat Ali Imran yang kita baca wirid-wirid lepas sembahyang, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah boleh buat. Jangan sombong. Hidup jangan sombong. Kan? Jangan sombong. Sebab sombong ni perangai iblis. Sehebat-hebat Firaun dengan kesombongan dia, penamat cerita dia mati. Baik macam mana pun mati. Ikut cakap Allah macam mana pun mati. Melawan cakap Allah pun mati juga. Jadi kita nak pilih yang mana? Pilih yang baik lah. Aku ni kalau melawan pun ujung-ujung cerita mati juga ni. Dah. So, daripada aku mati dalam jahat ni, baik aku mati baik dah. Sebab kehidupan sebenar yang kita bincang pagi ni, di sana besok ni. Dunia ni semua palsu. Kita pakai make up. Original ke palsu? Palsu. Basuh-basuh ambil semayang kan hilang balik dah. Tak apalah, pakailah. Bukan ada masalah apa pun. Jangan sampai tak kena orang sudah. Dah jadi macam hantu Cina pula buat kaya kan. Jangan lebih sangat. Jadi dunia ni palsu. Yang kita nak kejar sebenar di sana besok. Jadi bila kita fikir, ya Allah, orang baik pun mati, orang jahat pun matilah. Last week, bekas Presiden Mesir, Hosni Mubarak, mati. Tadi kan dia sakit kan, lepas tu diam lama, tukar pemerintahan apa semua sekejap, naik almarhum Ahmad Mursi setahun, lepas tu digulingkan oleh Sisi. Tak tahu Hosni Mubarak meninggal minggu lepas, 91 meninggal. Lepas tu saya baca 3-4 hari lepas, lelaki tertua di dunia, China, 100 lebih, mati tak? Kod lah tertua tak mati, okey jugalah. Mati. Yang saya hantar tu, ibu saya, meninggal dunia juga. Khamis malam Jumaat. Rezeki mak saya nak kata apa? Saya memang, ibu saya ni sebenarnya, dia tak ada sakit pun. Dia tak ada sakit yang kritikal. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada. 3 yang kronik ni tak ada. Pasal apa? Pasal mak saya ni daripada dia anak dara, dia suka makan jamu. Orang tua dulu akan kayu lah, apa benda macam-macam, herba-herba tu kan. Tu yang asbab lah. Asbab tak ada sakit sangat, panjang umur. Mak saya jarang masuk hospital. Masuk wad tu pernah sekali. Masa dia, orang kata masa dia beranak-beranak dulu ni, tak ada masuk hospital. Tak pernah sakit yang berat masuk hospital, tak ada. Sehat saja. Jadi saya masa tu tengah kuliah maghrib dekat Wangsa Maju. Khamis malam tu lah, minggu lepas. Lepas tengah kuliah tu 8.30, rumah telefon. Saya tengok, Ustaz pula bini aku telefon.
pada sangkaan saya, kot dia tertekan. Sebab dia tahu jadual kita tengah kuliah kan, dia tahulah. Waktu bagian-bagian kita tengah ceramah, dia tahu semua. Jadi pasal apa pula dia ni telefon, tertekan ke? Sebab masa tu memang tengah tertekan, Perdana Menteri tak dapat lagi. Itu yang dia tertekan tu. Saya tengok dia call, hati tak sedap ni. Saya pun tak jawab, saya matikan. Lepas tu saya berhenti kuliah sekejap, saya minta izin sekejap, saya nak tengok WhatsApp, kalau ada apa-apa info kan. Lepas tu saya baca, bang, mak dah tak ada. Saya pun berhenti lah kuliah, Fatihah semua saya balik. Jadi ialah nak cerita, sayang kot mana pun kita dekat ibu kita kan. Habis kat ni. Saya sampai pukul 1 pagi sebab mak kami ni kakak yang jaga. Sebelum ni kita gile-gile. Beberapa tahun lepas, kakak jaga 4 tahun lah. Jadi sebelum itu kita gile kan. Sebab anak kami ada 13 beradik ramai. Walaupun ada dah 2-3 orang dah meninggal. Jadi yang adalah dalam 10 lagi yang hidup. Jadi kita gilekan seminggu-seminggu. Masalah bila gilekan ni, kesian kat mak. Baru nak serasi sini, dah hijrah ke rumah lain pula. Lepas tu nak mengusung bawa tu, kesian kat dia. Dia tak lalap jalan, bertongkat apa semua, kursi roda kan. Jadi bincang-bincang, akak pun setuju, kita buat bilik khas untuk dia. Kita support lah kan. Kami anak-anak lelaki ni kita bayar lah. Jadi kita support kakak, semua dia jaga. Lepas tu saya tanya kakak, saya tegak, macam mana mak meninggal? Dia kata tengah bayang-bayang atas katil. Lepas tu tengok tangan dia tiba-tiba terkulai gitu, jatuh. Lepas tu habis. Mana mudah lah, kita kata mudah kan. Lepas tu saya panjangkan berita tu. Dan bila bincang dengan abang-abang, Ustaz Saludin, Ustaz Alim, saya kata bang, kita nak ke bumi di mana? Nak bawa balik Gombak ke sana je? Lepas tu kita bincang, sana je lah. Pasal itu yang terbaik kan. Di mana dia meninggal, dia ke bumi di situ. Jadi setuju di sana. Dan saya panjatkan doa, minta ya Allah, ramai jugalah kawan-kawan Facebook yang doa nak murid. Saya minta Allah mudahkan saja. Ya Allah, mudahlah urusan perkebumian bonda kami. Pukul 9 mandi, anak-anak perempuan mandikan semua. Lepas tu semain jenazah, Ustaz Saludin imam, saya tukar baca doa. Lepas tu dikubur, saya baca talqin sekejap. Lepas tu Ustaz Halim pula sambung doa penutup. Jadi banyaklah yang komen. Dia kata, Ustaz, untung mak Ustaz. Dia kata ada anak 3 orang, Ustaz lah. Jadi saya kata macam ni, dia untung tu bukan masalah Ustaz. Bikin ingat tu, bila Nabi kata waladun solihun yad'ulah. Nabi kata gitu Yang untung bila mati, nombor 3, Nabi kata ada anak soleh yang mendoakan. Anak soleh tidak semestinya ustaz. Tapi dah semua orang kenal kami 3 beradik ni ustaz, memanglah orang kata begitulah. Bila orang kata untung mak ustaz sejuk perut mengandung apa semua, saya kata alhamdulillah lah, itu rezeki mak lah saya kata. Macam juga rezeki arwah ayah dulu. Arwah ayah saya meninggal lama dah. Saya form 5 masa tu, tahun 91. Lama dah. Jadi saya kata itu habuan masing-masing. Kan? Selesai elok sebelum Jumaat selesai. Pukul 12 ya. Allah mudah semua. Dengan orang kampung pun tolong elok kan. Elok lah. Syukur pada Allah. Jadi saya nak sebut, bila meninggal ni habis dah. Tak ada apa dah kita boleh buat kan. Macam saya habis dah lah. Mak mentua pun dah tak ada, pak mentua tak ada, ayah pun lama dah tak ada, mak pun baru tak ada. Jadi tugas kita sentiasa mendoa mak ayah kita yang sudah tiada. Kalau masih hidup, berbaktilah cara mereka masih hidup. Kalau dah tak ada, rajin-rajinlah doa. Kirim-kirimkanlah Yasin ke tahlil ke, sebulan sekali pun tak apa dah. Doa tiap-tiap hari kena doa kan, minta Allah ampun dosa mak ayah kita, mertua kita, insya-Allah. Jadi itu cerita mati, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kemarin anak murid saya punya
pak mentua pula mati kan. Hari-hari saya baca. Sebelum mak saya meninggal ni, hari-hari saya baca tau. 2-3 hari sebelum tu saya baca Facebook. Al-Fatihah, ibu mertua saya meninggal. Saya kata kenapa aku asyik baca cerita orang mati je. Kan? Rupa-rupa mak kita nak meninggal kan. Jadi bila mati ni saya sebut dah banyak kali, dia 2 sebab. Pertama, ajal sampai. Itu Quran kata. Dan yang kedua, bila rezeki dah habis. Yang saya sebut itu tadi kan. Kota tu dah cukup, rezeki sudah sempurna, mati ya. Sebab Allah dah tak ada apa nak bagi kat dia. Nyawa pun dah cukup, bernafas pun dah cukup, makan minum pun dah cukup, mati ya. So itu saya pernah sebut kan, orang yang nak mati ni kalau sakit, dia makin hari makin tak apa selera makan kan. Dia macam tu. Hari ni 2 pinggan, besok sepinggan, lusa 3 suap, hari keempat sesudu je. Makin kurang selera. Hari kelima dia pegang sudu je. Dia tak makan lah. Hari keenam mati. Selalu gitu. So kalau ibu-ibu masih kuat makan, maknanya insya-Allah lambat lagi nak mati. Dah. Amin insya-Allah. Jadi itulah ceritanya dah. Allah bagi saya 84 tahun dah. Mak saya umur 84, anak 13. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sambung lagi. Dan sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Sebahagian ahli tafsir mengertikannya dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dinamakan Az-Zikr. Itu nama kitab lah. Az-Zikri itu merujuk pada kitab Zabur juga. Ataupun dirujuk juga Az-Zikri itu kepada kitab Taurat. Sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahawa bumi ini dipusakai oleh hamba-hamba yang soleh. Jadi ibu sekalian, kita kena ingat apa yang Allah susun atur pada kita ni sebenarnya semua telah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa? Dipanggil gudang tempat Allah simpan semua. Kalau bahasa mudah nak faham, catatan kita yang akan berlaku. Mana kita ni A to Z, daripada lahir sampai mati, semua dah ada di Lauh Mahfuz. Tak boleh payah nak ubah, kecuali ada benda yang boleh berubah dengan izin Allah. Ulama kata kalau Allah dah tetapkan umur 60 tahun, boleh tak berubah? Ulama kata boleh. Berubah dengan sebab apa? Boleh jadi doa. Boleh jadi yang Nabi kata siapa rajin sedekah Allah panjang umur. Boleh, tak ada masalah. Mungkin asal 65 di Lauh Mahfuz. Tapi bila kita hidup di dunia ni, rajin infak, rajin tolong, rajin ziarah, kan Nabi kata menyambung silaturahim tu memanjangkan usia. Daripada 65, Allah pun tengok Mak Haji ni rajin ni, bagilah 95. Naik 30 tahun tu, jangan main-main. Kat sekarang orang semua nak 90 aja kan. Jadi ingat, dan Allah tutup ayat itu. Allah kata sesungguhnya bumi ini bakal diwarisi oleh orang yang soleh, orang yang baik-baik. Jadi walaupun hari ni kita tengok dunia ni kadang-kadang dipolopori oleh orang yang jahat. Saya bukan kata Malaysia ya, saya kata ni satu dunia lah. Maknanya orang yang kadang-kadang tak tahu hujung pangkal dia, tak semayang, yang buat dosa, makan rasuah kan. Satu dunia jadi gitu. Tapi percayalah ibu-ibu, lambat laun menjelang kiamat besok, dunia akan ditakbir oleh Islam. Dunia ni akan balik pada zaman kegemilangan Islam, sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Cuma masa tu dia akan datang lah. Kita pun tak tahu bila. Baik, kita sambung sikit lagi bacaan.
Dan mereka itu adalah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam Quran Allah sebut surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka yang bersedih hati. Itulah orang-orang beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa wali Allah ni sebenarnya? Dah. Nanti kita jumpa bawah tu banyak persoalan. Cuma Allah sebut wali Allah ni, wali ni makna penjaga. Wali nikah. Bapa, abang kan, adik lelaki, itu wali dia panggil, pak cik saudara, datuk, itu wali. Wali makna penjaga pada anak dara itu, penjaga pada orang perempuan, dia panggil wali. Wali Allah, wali kepada Allah. Maksud dia sebenarnya, kalau terjemahan ni kita kata orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dan ada ulama sebut akhir zaman ni wali tak semestinya berjubah berserban. Kadang-kadang ni dalam surau pagi ni pun mana tahu ada wali. Di kalangan ibu-ibu, saya jangan tengoklah saya ni orang biasa-biasa kan, di kalangan ibu-ibu. Wali ni orang baik, orang yang dekat dengan Allah, amalan dia hebat. Kadang-kadang Allah kurnia dia kelebihan yang siapa pun tak tahu. Wali tak semestinya boleh berjalan atas air. Tak semestinya boleh terbang. Tak semestinya hari ni jumpa di Gombak, besok pukul 12 kan jumpa di Mekah pula. Tak tentu. Kadang-kadang jadi begitu dah. Macam orang dulu kan. Dia hantar kawan dia pergi naik kapal haji dekat Port Klang. Dia tak naik kapal tu, kawan dia naik. Kawan yang pergi Mekah tengok yang hantar tu dah ada kat Mekah. Kapal apa pula dia naik kan? Dia macam-macam cerita lah. Yang saya pernah cerita isi minyak motor dengan air kolah kan, air kolah masjid. Itu semua Allah bagi kelebihan. Kadang-kadang minyak kereta kita memang dah kong betul lah, memang dah kering, tapi Allah izin hidup. Maknanya saya belum lagi ya, sebab itu hari minyak habis. Belum sampai lagi lah kan. Wallahualam. Jadi wali Allah ni dia tak pernah ada risau dalam diri dia, dan tak pernah bersedih. Mereka ni orang sentiasa beriman dan bertakwa. Pasal apa wali tak pernah risau? Pasal dia tahu Allah dah susun, apa yang dia nak risau? Itu. Cuma saya kata tadi, level kita ni dia kadang tersangkut kan. Kita ni ada lagi gangguan dunia, ada lagi orang kata sekatan hawa nafsu, ada macam-macam yang blok kita, menyebabkan kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang menggelisah, kadang-kadang rasa risau, kadang-kadang rasa aku dah buat macam ni boleh ke ni? Walhal Allah dah atur dah semua tu. Sebenarnya Allah macam kita sebut tadi kan, Allah dah letak dah dekat Lauh Mahfuz. Hari ni berapa bulan? 4 hari bulan Mac. Pasal semalam Lazada 3-3 dengan Shopee habis duit. Jadi hari ni 4 bulan Allah dah susun. Besok 5 apa nak jadi pada kita, Allah dah susun ni. Kita ni sebenarnya ikut skrip aja, ikut skrip yang Allah dah bagi. Jadi orang beriman dia percaya, apa yang dia nak risau? Kalau besok Allah takdir aku sakit, terima aja, sebab itu skripnya. Kan. Tapi kita tu sebab mungkin belum sampai level itu. Itu aja kan. Jadi tak apalah, pelan-pelan lah. Sebab itu orang yang digelar wali-wali ni, dia tak ada risau, dia tak ada sedih, dia tak ada bimbang, tak ada apa.
Katalah dia keluar-keluar sifat hilang lah. Tak perlu sedih. Sebab Allah dah atur dah ni sejak azali. Pagi ni sifat aku hilang, pagi ni sifat aku tak hilang. Apa dia masalah? Tapi sebab iman kita tu kadang-kadang lemah, itu yang sedih kan? Kita nak harap sesuatu tiba-tiba tak dapat, kita rasa sedih. Macam tu iman kita tu. Dia jadi gitu. Baik, sambung lagi. Dan Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi 3 golongan itu, orang beriman, orang berhijrah yang berubah, orang berjihad, maknanya yang buat sesuatu bersungguh kerana Allah. Mereka itu semuanya hanya mengharap rahmat Allah saja. Jadi kita ni pun hidup sebenarnya itu je yang kita nak. Ya Allah, kami mohon rahmat Engkau. Kan doa yang selalu saya baca, Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami pada hari ini dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau pandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan. Kita nak Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan pandangan keampunan. Bila dia pandang, dia ampunkan dosa kita. Itu yang kita nak. Jangan Allah pandang kita dengan pandangan azab dan kemurkaannya. Wal'iyazubillah. Jangan Allah tengok kita, dia marah. Yang tu kita takut. Sebab itu doa tu kena baca banyak-banyak. Minta hari-hari Allah perturunkan rahmat. Allah tengok kita dengan rahmat. Bila Allah tengok kita dengan rahmat, apa jadi? Kita akan jadi lebih sihat, jiwa kita jadi lebih tenang, kerja yang kita buat jadi lebih tersusun, teratur, selesai elok. Sebab dia hantar rahmat, dia kirim rahmat, dia bagi rahmat. Itu jadi elok. Kadang-kadang hidup kita ni berterabur sangat, tak tahulah kan, mungkin punca rahmat Allah tu tak ada. Na'udzubillah. Jadi itu yang disebutkan tadi. Dan ingat, Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita habiskan sebelum masuk kriteria pertama tu minggu depan. Siapakah wali Allah itu? Apakah mereka itu orang yang memakai kain yang panjang dan lebar, atau orang yang memakai pakaian luar, atau orang yang tidur di tempat terbuka? Sebab ini definisi wali yang manusia faham. Jenis zuhud kan, jenis tidur merata, jenis pakaian dia labuh. Kemudian ditanya lagi, siapa wali itu? Adakah mereka orang yang mengeluarkan pelbagai fatwa dan keputusan penting, dan tangannya dicium hingga diposisikan seperti Tuhan yang Maha Agung? Adakah itu wali? Atau apakah mereka orang yang memakai serban berlapis-lapis, atau kopiah hitam yang licin, atau jubah putih, atau orang yang menempati jawatan dan pangkat yang tinggi, atau orang yang mempunyai, atau mereka yang memiliki kenderaan mewah, atau yang memegang pedang yang indah? Beberapa soalan itulah yang hendak kita cuba jawab dalam beberapa lembaran berikut. Secara umum dan global, para wali Allah itu mempunyai 10 sifat atau kriteria. Akan tetapi kalau diperincikan boleh mencapai ratusan kriteria. Ada 10 kriteria utama bagi wali Allah. Maka siapa yang menemukan 10 sifat tersebut, maka hendaklah dia bersyukur, memuji Allah. Dan siapa yang mendapat selain daripada itu, hendaklah ia hanya mencela dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian, rupa-rupanya
10 kriteria ini adalah kriteria calon wali Allah. Dan mudah-mudahan kita masuk 10 kriteria ini, insya-Allah. Dan ingat, wali tidak semestinya lelaki. Ni wali Allah, bukan wali nikah. Wali nikah memang lelaki lah. Wali Allah, dia boleh juga di kalangan wanita. Buktinya Rabi'atul Adawiyah, yang asal hidupnya bergelumang dengan dosa maksiat, bekerja di kelab malam, berjoget tarian gelik kan, dia orang Mesir. Di Raba'ah tu, satu tempat nama Raba'ah, ada nama masjidnya Rabi'atul Adawiyah, dan dalamnya ada dikatakan makam Rabi'atul Adawiyah. Kami dulu duduk sana, rajin semayang situ sebab dekat dekat dengan rumah sewa tu, jadi rajin tiap-tiap hari solat situ. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni dia berubah dan Allah angkat darjatnya jadi wali, sehingga dikatakan dia boleh berjalan atas air. Dan saya pernah baca ceritanya, Rabi'atul Adawiyah ni, satu dia tak kahwin kan, dia tak kahwin sampai kesudah. Dan ada seorang lagi wali Allah lelaki zaman yang sezaman dengan dia, Imam Hasan Al-Basri, pernah cuba meminang dia. Okey wali dengan wali, kengam Tapi apa Rabi'atul Adawiyah jawab? Bila Hasan Al-Basri ajak dia kahwin, dia jawab, aku tak mau. Aku tak mau kahwin. Lalu Hasan Al-Basri tanya, pasal apa tak mau kahwin? Dia kata, sebab aku takut bila aku kahwin, hubungan aku dengan Allah akan terjejas. Cuba tengok jawapannya. Hubungan aku dengan Allah akan terjejas sebab aku sibuk dengan lelaki aku. Kita ada berani bagi jawab macam tu? Pasal apa tak kahwin? Tak segak Ustaz, tak mau. Pasal tak segak tak kahwin kan? Kita nak yang segak-segak aja. Contoh. Nombor 2, Rabi'atul Adawiyah, dia potong daging dengan gigi. Dia kerat daging tu dengan gigi. Orang tanya pasal apa tak pakai pisau? Dia jawab, aku takut pisau itu memotong hubungan aku dengan Allah. Itu je jawapannya. Dia jawapannya apa pun Allah aja, dia tak ada benda lain. Pasal apa tak guna pisau? Aku takut pisau tu memotong hubungan aku dengan Allah. Tu yang digigit je daging. Kita tak boleh buat gitu lah. Tak mampu lah. Kita bukan level. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, jangan susah hati. Ibu-ibu ada harapan lagi nak jadi wali, bukan dengan cara gigit daging itulah. Ada cara lain. InsyaAllah. Nombor 1 pun ada harapan tu kan, ikhlas dalam beramal. Itu boleh kan? Kira wali ya kita ni, insya-Allah. Nanti kita bincang yang tu pada minggu depan 10.30, insya-Allah. Baik, terima kasih pada ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton live Facebook audio kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dunia akhirat, insya-Allah. Dan sekali lagi saya nak ajak ibu-ibu untuk kita hadiahkan Fatihah pada arwah ibu saya, Hajah Hindun binti Husin, dan arwah ayah saya juga, Haji Muhammad Nasir bin Abdullah. Dan kita hadiahkan juga pada mak ayah kita dan mertua kita lah, yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup, mudah-mudahan Allah rahmati mereka berdua. Dan kalau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, Allah lapangkan kubur mereka, Allah terangkan kubur mereka, dan Allah jadikan kubur mereka seperti taman-taman syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku. Baik, di dalam Quran kadang-kadang ada perkataan kami, kadang-kadang aku. Dia wallahu alam, tapi kalau kami itu biasanya nak menggambarkan kami ni ramai lah. Bukan makna Allah tu ramai lah, syirik nanti. Cuma dia sebut kami itu supaya nampak hebat. Allah tu nampak hebatnya. Cuma mungkin kadang-kadang ada perkataan aku. Wallahu alam, aku tu mungkin suatu panggilan yang kita rasa dekat dengan dia. Kadang-kadang kita bahasa diri kita aku. Ada masa-masa aku, kadang-kadang saya. Jadi aku tu kadang-kadang dia bahasa kampung tak? Yang kadang-kadang kita rasa kita lebih dekat dengan Allah, dan Allah tu dekat dengan kita. Ada bahasa yang diterjemah oleh ulama, kadang-kadang diguna aku, kadang-kadang dia letak kami. Kami itu mungkin pada ayat-ayat yang Allah nak menggambarkan kehebatan dia. Mungkin terjemahan aku tu pada ayat-ayat yang Allah nak rasa dekat dengan manusia. Boleh? Wallahu a'lam. Mungkin macam itulah jawapan. Terima kasih.